This video is brought to you by Genshin Impact. Aku rasa by far this game memang sesuai untuk aku dan korang yang meminati anime. Dan aku sangat-sangatlah suggest korang untuk download game ini versi 3.4. Yalah, kadang-kadang kita pun kesurupan juga menunggu chapter ataupun episod baru keluar kan. So sambil mengisi kekosongan masa tu, kita boleh layan Genshin Impact. Genshin Impact merupakan RPG action game yang membolehkan kita untuk discover sebuah dunia yang luas. Dan Genshin Impact juga mempunyai jalan cerita yang menarik. Dan bagi aku personally, part yang paling best untuk game ini adalah kita boleh main dengan kawan-kawan kita di semua platform. Sebab Genshin Impact menyediakan cross-platform gameplay. Korang boleh download Genshin Impact sekarang di Android, iOS, PC, PS4 dan PS5. Kalau nak lagi senang, korang just tekan je link yang aku sediakan di ruangan description dan komen kat bawah. Sekarang ni aku tengah main Genshin Impact yang dah version 3.4, The Exquisite Night Chimes, dengan jalan cerita yang updated dan lebih unik. Dan untuk ini juga ada dua watak baru diperkenalkan, which is Al-Haytham dengan Yao Yao. Grafik dengan jalan cerita dia memang best. Yang paling best versi 3.4 ini, kalau korang login sekarang, korang boleh dapat 10 kali free pulse dan 4 star karakter untuk korang pilih. Jom login sekarang, lepas tu kita boleh main sama-sama. Aku dah tak sabar nak main dah ni. Memang layan habis game ni. Korang kena try sendiri untuk faham apa yang aku ceritakan ini. So thank you Genshin Impact for sponsoring this video. Dan kepada korang, segera download Genshin Impact. Get it now. Link aku tinggalkan di ruangan description dan pin komen di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini, aku akan kongsikan dengan korang semua prediction chapter 1073, atau lebih tepat lagi untuk aku katakan sebagai apakah yang aku harapkan akan didedahkan oleh Oda Sensei kepada kita semua pada chapter yang akan dikeluarkan pada minggu ini. Akan tetapi setiap idea yang aku akan kongsikan kepada kalian ini sudah pastinya berasas dengan pattern penceritaan yang seringkali disajikan oleh Oda Sensei kepada kita semua. Kau semua mesti perasan kan yang Egghead Island ini sebenarnya mempunyai pattern penceritaan yang hampir sama dengan beberapa arc yang sebelum ini, namun digabungkan dalam The Final Saga ini. Maka dengan meneliti arc-arc yang lepas, insya-Allah kita akan mampu untuk menjangkakan apa yang akan berlaku dalam chapter yang ke-1073 nantinya. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanda dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikozo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nestapa kerana ibunya batu. Perkara pertama yang aku harapkan akan disajikan oleh Oda Sensei kepada kita semua dalam chapter yang ke-1073 nanti adalah berkaitan dengan ketibaan Kizaru ke Egghead Island. Macam mana yang kita tahu, dalam chapter yang ke-1070, Kizaru telah pun menuju ke Egghead Island bersama dengan sebanyak mungkin kapal perang yang dimiliki olehnya untuk berhadapan dengan Luffy. Masa tu pun Kizaru sudah sememangnya dalam perjalanan menuju ke sana. Jadi berkemungkinan dalam chapter yang akan datang, Kizaru akan tiba ke Egghead Island. Cumanya yang menarik perhatian aku di sini adalah macam mana Kizaru punya entrance untuk kali ini. Maksud aku macam ni, dulu kita pernah ditunjukkan dengan entrance Kizaru yang menaiki sebiji bola meriam semasa dekat sebau di Archipelago. So adakah kali ini Oda akan menyajikan kepada kita semua satu entrance yang se-epic itu, atau bahkan mungkin lebih menarik lagi? Kemudian aku juga tertanya-tanya, apakah Kizaru seorang sahaja Admiral yang sedang menuju ke Egghead Island ini, ataupun berkemungkinan Admiral Fujitora dan Admiral Ryokugyu juga telah menerima arahan untuk menuju ke sana. Yalah, sebabnya sebelum ini dalam chapter yang ke-1070, Kizaru sendiri mengerahkan ke semua tentera yang mereka ada ke Egghead Island. Kemudian dalam chapter yang ke-1071 juga, Vice Admiral Doll memberitahu kepada Garp bahawa Marine yang berada di Navy Base G14 juga turut diarahkan untuk menuju ke Egghead Island. Maknanya dekat sini, Marine yang dikerahkan oleh Kizaru itu bukanlah hanya sekadar Marine yang berada di headquarters sahaja, dan bahkan Marine lain yang berada di cawangan masing-masing juga turut dikerahkan, kecuali untuk Marine yang sedang menguruskan Bartolomeo Kuma yang kini sedang membuat kacau di Marijoa kan. Maka aku berpendapat yang berkemungkinan Admiral Fujitora dan Ryokugyu juga turut mendapat arahan daripada Akainu untuk menyertai Kizaru, memandangkan kini Kizaru sedang berhadapan dengan seorang Yonko. Aku tak bermaksud untuk mengatakan yang Kizaru ini lemah, akan tetapi Luffy ini merupakan satu watak yang pernah berjaya untuk memporak-perandakan 3 fasiliti besar world government sendiri, which is Enies Lobby, Impel Down dan juga Marineford. Itu pun masa dia belum lagi menjadi seorang Yonko. So sekarang ni dengan peningkatan
kekuatan Luffy dan nakama dia semua, berkemungkinan Merin mengambil langkah yang lebih bijak dengan memberikan arahan kepada kesemua Admiral untuk menyertai Kizaru. Akan tetapi, aku merasakan yang Fujitora tidak akan menyertai misi ini kerana Fujitora yang possibly masih lagi berada di Marijoa perlu untuk menguruskan Kuma. Manakala untuk si Ryukugyu pula, aku lebih berpendapat yang dia akan menyertai Kizaru. Yalah, sebabnya kita dapat tengok sebelum ni macam mana si Ryukugyu ni pergi ke Wano secara berseorangan untuk mendapatkan perhatian dan pujian daripada Akainu kan. Padahal itu adalah tindakan yang dihalang oleh Akainu. Kali ini Akainu sendiri yang arahkan untuk menyerbu Egghead Island. So inilah peluang untuk si Ryukugyu mendapatkan perhatian daripada Akainu. Dan setakat ini kita juga dapat tengok yang Ryukugyu ini tiada tugasan untuk dilakukan. Guys, kalau Kizaru dan Ryukugyu ini tiba pada chapter yang akan datang pun, benda ni bagi aku tidak menjadi masalah besar bagi Straw Hats Pirate memandangkan Zoro telah pun selesai berlawan dengan Kaku. So sekarang ni Zoro, Sanji, Franky dan Brook mampu untuk berhadapan dengan Kizaru dan juga Ryukugyu. Yalah, sebelum ni aku terfikir siapa yang nak berlawan dengan Kizaru kalau Zoro terpaksa berlawan dengan Kaku kan. Dan memandangkan dalam chapter yang ke-1072 yang lepas, Sanji dan Franky juga sedang menuju ke Thousand Sunny, maka ini menjadikan Straw Hats lebih bersedia untuk menghadapi ketibaan Kizaru di Pulau Egghead tersebut. Tapi kan guys, kalau Ryukugyu tu datang juga ke Egghead Island, kau rasa siapa yang paling sesuai untuk berhadapan dengan dia? Yalah, dia punya kuasa tu mampu untuk menyerap tenaga daripada lawan dia, macam mana yang dia pernah buat dekat King dan Queen masa kat Wano hari tu kan. Well, bagi aku watak yang paling sesuai untuk berhadapan dengan si Ryukugyu ni tak lain dan tak bukan adalah watak The God of Forest, Usopp. Mungkin bila aku cakap macam tu, korang fikirkan yang ini adalah satu jenaka kan. Tapi kalau kita fikirkan balik, si Usopp ni telah pun dihantar oleh Kuma ke Boyne Archipelago yang merupakan sebuah pulau berhutan tebal yang dikatakan bahawa sesiapa sahaja yang memasuki hutan tersebut tidak akan keluar lagi dan mereka akan mati kerana ganasnya hutan tersebut. Tapi si Usopp ni berjaya untuk bertahan selama 2 tahun dalam hutan yang ganas itu dan bahkan mampu untuk keluar dengan selamat dan sihatnya. Tambahan pula, dekat hutan tu bukan setakat ada pokok yang menyedut nutrition, bahkan ada pokok yang terus menelan dan memakan mangsanya, dan yet Usopp still managed to survive. Maka memandangkan si Ryukugyu ini merupakan pengguna buah iblis Mori Mori no Mi yang berkonsepkan hutan, maka Usopp yang mempunyai ilmu dan kemahiran hutan yang luar biasa ini adalah kelemahan terbesar bagi Aramaki Ryukugyu. The God Forest Usopp versus the Devil Forest Ryukugyu. Mantaplah kalau perkara ini benar-benar berlaku. Perkara seterusnya yang aku harapkan untuk berlaku dalam chapter yang ke-1073 pula adalah untuk mendapat perkembangan terkini tentang Garp. Of course, misi Garp ini merupakan antara misi yang paling menarik yang berlaku dalam Egghead Island arc ini. Bahkan aku berani untuk katakan yang pergerakan Garp menuju ke Hachinosu ini lebih menarik perhatian peminat One Piece berbanding dengan pergerakan Admiral Kizaru dan seangkatan tentera yang menuju ke Egghead Island. Aku pun telah menghasilkan pelbagai teori yang berkaitan dengan Garp yang akan menyelamatkan Kobe ini, dan yang pastinya setiap teori tersebut mempunyai asas dan alasan yang kukuh. Antaranya termasuklah Aokiji yang bakal menjadi lawan yang paling sulit bagi Garp. Berkemungkinan besar kita tidak akan dapat melihat Garp yang terus tiba di Hachinosu pada chapter ini, tapi setidak-tidaknya aku mengharapkan yang kita mendapat pendedahan dan perkembangan tentang siapakah yang bersama dengan Garp ke sana. Adakah Helmeppo, Hibari dan Prince Grus akan mengikut Garp? Adakah Sengoku dan Suru juga telah pun berada di atas kapal Garp itu? Itulah jawapan yang aku harapkan akan dijelaskan oleh Oda kepada kita dalam chapter yang ke-1073 nantinya. Perkara yang seterusnya yang aku harapkan akan didedahkan oleh Oda adalah tentang Vegapunk, Bonnie dan Kuma. Walaupun Kuma yang sedang memanjat Red Line itu mempunyai latar tempat yang berbeza dengan Bonnie dan Vegapunk, namun hakikatnya mereka semua berada dalam satu latar masa yang sama. Jadi sangatlah menarik bagi aku sekiranya Oda mendedahkan kepada kita adakah bola tenaga di hadapan Bonnie itu benar-benar merupakan memori Kuma ataupun ianya sememangnya merupakan kesakitan milik Kuma seperti mana yang dikatakan oleh Vegapunk kepada Bonnie. Kalaulah itu benar-benar memori milik Kuma, adakah Bonnie akan melihat memori tersebut ataupun Bonnie akan dihentikan oleh sesuatu insiden besar yang bakal berlaku seperti serangan Kizaru dan juga Merin ke atas Egghead Island? Ataupun mungkinkah Vegapunk sendiri menawarkan kepada Bonnie untuk menceritakan segala-galanya kepada Bonnie dan sebagai gantinya Bonnie tidak akan menyentuh bola tenaga tersebut? Dan adakah Bonnie akan dapat menerima segala kenyataan yang bakal diterima olehnya selepas itu? Untuk kes Kuma yang sedang berada di Marijoa pula, aku tidak merasakan yang Kuma akan mati sekalipun diserang oleh Merin yang ramai. Yalah, kita dapat tengok bahawa Kuma ini sememangnya seorang yang mempunyai ketahanan badan yang kuat. Bahkan Bonnie sendiri telah mengesahkan bahawa ketahanan badan Kuma yang luar biasa inilah yang merupakan salah
salah satu faktor terbesar kenapa Vegapunk memilih Kuma untuk menjalankan eksperimennya. So aku mengharapkan yang kita semua bakal mendapat jawapan untuk kesemua soalan yang telah aku kemukakan tadi dalam chapter yang ke-1073 nantinya. Perkara yang terakhir yang aku nak dedahkan kepada kita semua nantinya adalah tentang Stussy ataupun tentang Miss Buckingham Stussy itu sendiri. Yes, kita telah pun didedahkan bahawa Miss Buckingham Stussy merupakan seorang ahli daripada Rocks Pirates, and of course bagi seorang yang pernah menyertai Rocks Pirates, pastinya Miss Buckingham Stussy ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan berani untuk aku katakan bahawa kekuatan si Bucking ini setanding dengan kekuatan Whitebeard, Big Mom dan juga Kaido. Tapi still kita masih lagi belum mendapat maklumat yang jelas tentang kemampuan sebenar Miss Buckingham Stussy ini. Apakah yang membuatkan Vegapunk tertarik untuk menghasilkan seorang klon yang berasaskan Miss Buckingham Stussy ini? Maksud aku, kenapa Vegapunk tak klon Big Mom ke Kaido ke Whitebeard ke, padahal mereka semua ni kuat-kuat? Mesti ada sebab kenapa Stussy yang dipilih, atau adakah mungkin Stussy yang merelakan dirinya untuk dijadikan sebagai eksperimen oleh Vegapunk? Itu baru pasal Tuan empunya badan. Kalau pasal klon dia ni pula, Stussy merupakan klon manusia pertama yang berjaya diciptakan oleh Mats, bukan oleh Vegapunk seorang, akan tetapi oleh Mats yang terdiri daripada saintis-saintis yang luar biasa juga seperti Judge, Queen dan juga Caesar. Adakah kesemua kemahiran yang dimiliki oleh setiap saintis ini seperti mana yang ditunjukkan dalam cover page chapter yang ke-1072 yang lepas, yakni Caesar dengan Devil Fruitnya, Queen dengan virusnya dan Judge dengan lembingnya itu telah pun diaplikasikan ke dalam seorang Stussy ini. Mana taknya pada permulaan chapter yang ke-1072 lagi, Vegapunk dah mention pasal wanita yang tidak diakui oleh dunia, namun kewujudannya merupakan kejayaan bagi sains. Siapa lagi yang dimaksudkan oleh Vegapunk kalau bukan si Stussy ni kan? So sejauh manakah sebenarnya kejayaan yang dimiliki oleh Stussy ini dalam dunia sains One Piece? Jadi aku harap sangat Oda akan memberikan kepada kita pendedahan yang lebih besar tentang perkara ini, ataupun lebih menarik lagi sekiranya Oda memberikan pendedahan tentang the whole Rocks Pirate. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian di bawah pendapat dan pandangan korang tentang chapter 1073 yang bakal keluar tidak lama lagi. So, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi